I pressed here it is, I already plugged in. I didn't get a notification that I turned went live. Here it is. There's sound. Okay. Then you can start. You can speak because the mic is on. Close the door. Oh, sorry. People are. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana menyertai webinar bagaimana otomasikan respon jalan dengan WhatsApp anjuran iTunes hari ini. Sekiranya anda semua boleh mendengar dengan baik dan jelas, sila typekan komen dia. Jika di live Facebook, gunakan reaction. Jika di Google Meet, letak type di kotak sembang atau chat box. Okay, sekarang saya nak sebelum kita mula, yang di Google Meet, minta tolong matikan mikrofon atau mute-kan dan kamera video ditutup. Jika ada sebarang pertanyaan untuk speaker, anda boleh ajukan di kotak sembang di sebelah kanan skrin. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, sila komen ataupun sila tulis soalan anda di ruangan komen, atau anda boleh menghantar pesanan menggunakan messenger. Soalan akan dijawab selepas selesai sesi webinar nanti pada sesi soal jawab atau Q&A sesi. Jika anda ingin mendapatkan akses rakaman sesi webinar lebih kurang, maklum balas yang akan anda dapati atau akan kami letakkan di bahagian sembang atau komen webinar nanti. Hari ini Kimi sebagai dan trainer untuk iTrain akan bersama kami. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang iTrain. So, iTrain, kami adalah perintis dan peneraju dalam pembelajaran teknologi di iTrain. Kami percaya dua prinsip utama: kekuatan teknologi untuk membentuk masa depan dan membantu kita membina dunia yang baik. Minat yang mendalam atau cinta pada pembelajaran adalah sumber kepintaran dan kesejahteraan manusia. Matlamat kami yang disokong oleh kerajaan dan akademik adalah untuk menjadikan perniagaan di Asia dilengkapi dengan aplikasi dan pengetahuan teknologi terkini dengan pantas. Kursus pensidiran kami tertumpu kepada teknologi pengetahuan dalam bidang seperti yang anda dapat lihat dari aplikasi mudah alih, blockchain, data science, pemasaran digital sehinggalah ke cyber security. Antara klien atau pelanggan korporat kami yang seperti anda dapat lihat daripada sektor kewangan, teknologi dan juga industri dan pengeluaran. So itu saja daripada saya. Saya serah kepada Ibu. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Hello. Okey, sebelum saya mula, saya check speaker dulu. Okey, kat belah sana. Okay. Alright.
Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So basically selamat pagi di bulan puasa ni saya ucapkan kepada siapa yang live bersama saya sekarang ni. So terima kasih saya ucapkan kepada atas jemputan untuk kali ini dan terima kasih kerana memberikan saya topik yang mencadangkan untuk saya bagi untuk sesi live kali ini. Okay, saya pun still saya share satu benda lah sebenarnya. Sebelum saya kenalkan diri dulu. Sekejap saya slide saya. Cuba saya nak check dulu, sound okay ke? Ada siapa dengar sini? Sekejap ya, saya sharekan sesi slide. Okay. Setengah loading sekejap ya. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, so basically ni adalah daripada sedikit perkongsian daripada saya. So, saya tak dapat nak baca respon anda. Boleh tak saya nak tanya dulu, adakah anda nampak ataupun anda dengar suara saya? Alright, okay, so clear. Okay, boleh saya mulakan ya? Saya minta izin untuk mulakan kita punya sesi pada hari ini. Hi Hilmi, yes we can see your presentation now clearly. Okay, so topik hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan bagaimana penggunaan WAS untuk perniagaan mostly. Okay, topik ni datang sebab semasa tempoh PKP ataupun MCO di Malaysia, apa yang berlaku, ini yang berlaku dekat saya personally. Okay, so dalam perniagaan saya tak dapat nak pergi ke office, saya tak dapat keluar bekerja dan saya rasa lebih satu dunia berlaku macam tu. So apa yang berlaku, kita di dalam perniagaan ada limitation sikit lah sebab kita tak boleh nak keluar produk, kita tak boleh nak pergi share macam mana untuk dapatkan penggunaan maknanya kita nak hantarkan pos laju pun tak lepas. So ada banyak sebenarnya yang menghalang di dalam tempoh PKP ni sebenarnya. So apa yang berlaku, saya promotekan perniagaan terutamanya melalui dalam WhatsApp group di kawasan-kawasan terdekat lah. Dan ini terjadi bila kita dapat respon pembeli untuk nak berminat untuk beli produk. Apa yang berlaku, masuk terlalu banyak
reply WhatsApp tu. So, bila terlalu banyak reply WhatsApp masuk dan sampai satu peringkat saya terlepas apa mesej yang masuk dan kita tak dapat nak reply satu persatu. So, itu yang berlaku personality pada saya. Okay, so dia clear ke? Alright. So, saya percaya benda ni berlaku juga kepada semua seller-seller online yang lain. Di mana tak semua peniaga ada website sendiri dan tak semua yang IT savvy lah, boleh katakan yang letakkan produk di dalam Shopee ke di dalam marketplace yang lain lah. Apa yang berlaku? Bila kita terlepas mention reply, tu satulah. So, selepas reply tu kita kena tanya juga, okay, kalau customer dah beli barang, macam mana untuk reply kepada nak dapatkan untuk update payment pula. So, satu persatu. Kalau satu mesej, 10 mesej, 50 mesej, tu okey lagi. Tapi bila dah masuk mesej yang 100 sampai ke 500, apa yang berlaku memang kita akan terlepas. Kita akan untuk dapat reply satu persatu. Dan bila dapat reply pun, kita nak cari balik, nak scroll balik sampai kadang-kadang handphone boleh jam. So, itu yang berlaku kat saya personally lah. So, saya fikir secara, ada tak solution? Ada tak cara yang mudah yang saya boleh maybe untuk reply tu ataupun boleh mengurangkan sikit gap untuk saya respon kepada pelanggan ataupun yang mana yang berminat untuk beli dengan produk saya. So, everything semua berlaku ni, semua kena WhatsApp je. Okay? Dia tidak melibatkan website, dia tidak melibatkan benda-benda lain lagi. So, saya fikir saya cari-cari ni dan saya tanya dia dalam Facebook semua dan saya jumpa solution dia. Dan alhamdulillah benda ni boleh bantu terutamanya kepada mereka yang tak ada website. So, kita boleh dapatkan status juga lah dari segi pembayarannya macam mana untuk even dah sampai ke delivery, respon apa semua pun dia boleh membantu kepada online selling. Okay? So, sedikit sebanyaklah apa yang perkongsian saya akan share ni lebih kepada bagaimana untuk bantu seller-seller. Okay? Alright. Okay. Okay, kalau ada apa-apa soalan, sebab saya tak dapat baca dekat sini, anda boleh tanyakan nanti saya akan baca selepas akhir session nanti So, untuk sekarang saya hanya dapat tengok slide saya je. Saya tak dapat tengok dengan siapa dia berinteraksi ni. So, hopefully kita boleh dapatkan respon tu. Kalau ada problem tentang sound ke apa, just berterus terang. Sebab saya ada lag sikit kat sini. Okay. So, boleh saya teruskan ke? Alright. Slide kan gerak pun. Okay, so topik kita simple je. Macam mana nak menggunakan WhatsApp for business lah mostly. Sebab apa yang saya explore sepanjang penggunaan ni, dia membantu macam mana untuk memudahkan online seller macam saya untuk respon kepada macam ada customer-customer yang bertanya tentang produk. Okay? Antara kebaikannya saya boleh upload katalog. So customer boleh tengok apa jenis produk yang saya ada, berapa harga dia dan macam mana nak beli di dalam WhatsApp sekalipun. Okay? So itu sangat memudahkan lah dan apa yang saya boleh kongsikan di dalam sesi kali ini sebenarnya itu dah lepas dah. Sebenarnya dia lebih kepada macam mana kita boleh membina satu database untuk simpan balik customer-customer kita. Okay? Yang paling best, bila customer kita respon tu, kita boleh capture dia punya email, kita boleh capture dia punya nombor telefon dan kita boleh tahu customer ni basic, mana daripada alamat, daripada nombor telefon untuk memudahkan kita untuk menghantar produk nanti sebenarnya. Okay? So, nama saya Engkau Helmi, by the way. Saya banyak membuat sharing-sharing lah sebenarnya. Saya ada marketplace saya sendiri. Dan marketplace saya ni pun memang, saya boleh kata 100% beroperasi menggunakan WhatsApp.
Okay, so kita ada few agent, kita ada few teams yang memang respon guna WhatsApp saja. Dan sebarang aktiviti pembelian pun memang berlaku di dalam WhatsApp. Right. So dia dalam ekosistem ni dia terbagi kepada tiga tempat lah sebenarnya. Sebab kita tidak terhad dalam WhatsApp je. Sebab kalau untuk kenawan anda, WhatsApp ni kepunyaan daripada Facebook. So obviously kita akan gunakan Facebook juga, Facebook page for business. Kita akan gunakan Instagram juga. Sebab tiga-tiga ni main peranan utama. Dan last kali untuk call to action ni adalah kita gunakan WhatsApp lah untuk interaksi direct kepada customer. Sebab apa WhatsApp? Sebab it's more personalized. Dan orang lebih suka, terutamanya di Malaysia lah, orang lebih suka bertanya dahulu sebelum membeli produk tu. Okay. Itu apa yang berlaku di Malaysia dan apa yang berlaku kat saya. Customer sebelum dia nak add to cart atau walaupun kita ada website pun, dia akan nak bertanya dulu dari segi sizingnya macam mana. Kalau ada gambar, dia nak tengok gambar macam mana. So adakah sesuai dari segi sizing kalau anda jual pakaian. Kalau dari segi makanan, nak tengok gambar tu, nampak sedap ke tak, nak tengok video lah, nak tengok. Ataupun dia nak tanya, kalau dia order hari ni, boleh tak sampai hari ni juga. Ataupun kita panggil same day delivery. Ataupun kalau dia pilih untuk posting, apa jenis pilihan posting yang boleh kita suggestkan untuk hantar. Saya guna post tajuk je senang. Dan ada beberapa isu yang dia customer nak bertanya dahulu sebelum membeli produk tu. Okay, itu yang berlaku. So, kalau satu customer je kita nak respon memang, yelah, satu tak ada masalah lah. Tapi bila sampai ke 50 ke 100 customer, apa yang berlaku, kita dah tak ada masa dah kita nak reply. Sebab benda ni manual dan ada certain part kita boleh buat scripted. Tapi kita akan terlepas juga benda tu. So, apa yang berlaku, kita upload dan terus. Okay, kalau dalam penggunaan WhatsApp, terutamanya WhatsApp for Business adalah apps dia tu, kita boleh gunakan kemudahan katalog. That's yang paling utama lah. Okay, so sesi ni akan berlangsung selama 2 jam. Okay, so apa yang saya akan berkongsi pada hari ini adalah bagaimana terutamanya spesifik niche daripada penggunaan WhatsApp lah. So 3 perkara penting yang anda perlu buat. Dan bagaimana kita nak jadikan sesi, walaupun kita gunakan WhatsApp, tapi add on function e-commerce tu. Kenapa kita add on kan? Sebab simple je. Dia memudahkan customer untuk membayar. So kita tak perlu nak check online banking satu dah dia nak verify the payment apa semua. Kita boleh integrate sekali. Pertama sekali saya gunakan payment gateway lah. So macam saya gunakan BPIS. So pelanggan boleh, kita boleh bagi pelanggan option sebenarnya. Pelanggan boleh bayar sama menggunakan banking ataupun mereka boleh bayar guna credit card ataupun last kali dia boleh bayar guna debit card. So kita memudahkan customer selain daripada COD ke ataupun kita bagi option kepada customer. Okay, customer you ada credit card, you boleh bayar guna credit card. The all thing just online, terus klik dan terus lakukan pembayaran. Dan verification apa semua berlaku on the spot. Itu yang memudahkan kenapa kita letakkan elemen e-commerce di dalam WhatsApp kita. Di dalam WhatsApp kita. Okay. So untuk sesi yang kedua nanti, saya akan sharekan bagaimana untuk anda mulakan. Okay. So anda mulakan sedikitlah ada basic macam mana untuk anda integrasikan. Terutamanya kalau anda yang belum ada Facebook page ataupun anda yang belum ada Instagram page saya panggil sebab kita boleh linkkan konteks kita, konteks WhatsApp kita di dalam page kita. So customer kalau nak tanya, kalau respon ke, kalau nak, even kalau dia ada inquiry ke apa, dia boleh respon on the spot di dalam WhatsApp kita. Dan ini hanya function untuk WhatsApp for Business. Kita kena download app separate daripada WhatsApp yang sedia ada. Okay? Itu few things lah. Tapi untuk sesi ni saya takkan ajar cara buat page. Saya takkan ajar cara nak create page, Instagram page dan sebagainya. Cuma flow dia, saya akan berkongsi lebih lanjut apa yang saya guna dan bagaimana benda ni boleh membantu, terutamanya kepada anda online seller yang tak ada website. Sebab kita guna page sebab kita boleh buat iklan. Dan Instagram page pun boleh buat iklan. That's the best part. Dan kita tak perlu ada kedai kita sendiri. Kita hanya menumpang menggunakan Facebook page atau Instagram page. Sebab saya di page, di Facebook
audience dia adalah lain. Kalau di Instagram, audience ataupun target customer saya adalah orang lain. So kita boleh dapatkan dua target audience ni lah. Kebanyakan kaedah yang kita gunakan adalah gunakan marketing kit seperti gambar ataupun video. Kita upload apa aktiviti kita, perniagaan kita apa semua di dalam page masing-masing. Okay, so itu serba sedikit lah penggunaan, bagaimana meluaskan sikit lah. Tapi elemen ni dia sangat related dengan WhatsApp for Business sebenarnya, sebab kita boleh gunakan tiga-tiga ni secara percuma je sebenarnya. Okay, so yang lain bagaimana untuk anda mulakan, terutama sekali kepada perniagaan anda lah. Macam saya personally, saya menjual produk makanan, saya menjual produk pakaian dan saya menjual produk servis. So saya boleh, kalau page ni kita boleh ada sampai 10-15 page berbeza pun boleh, tak ada masalah. Dan ini kita boleh tekan page ataupun call to action, dia punya ayat tekan untuk pembelian ni kita boleh gunakan link yang sama, itu saja. Okay, so bagaimana dia boleh bantu terutamanya pada anda yang tengah bekerja sekarang di bulan Ramadan ni. Okay, terutamanya kalau anda ada jual kuih raya ke, kalau anda jual lemang, ketupat ke apa ke, kita boleh jual di dalam WhatsApp dan kita boleh hantar gambar dulu. So orang boleh respon, orang beli spot. Okay, so seperti yang saya ceritakan anda sebelum ni, perkara yang penting dalam e-commerce lah, terutama 3 perkara penting adalah add to cart, di mana customer boleh pilih daripada katalog order tu, dia boleh klik gambar ataupun produk yang dia berminat, berapa unit dia nak, dan terus kepada add to cart. Itu adalah di dalam elemen e-commerce. Okay. So bagus tentang e-commerce ni sebab kita boleh capture pelanggan kita ni suka apa. Ya? Contoh kalau dia dah start order, mungkin dia on the way nak bayar, tapi dia tak bayar. So kita boleh follow up balik dengan customer, kenapa you tak habiskan? Okay, it's okay, kita bagi kupon, you bayar, then kita deliver the product. That's the best part untuk e-commerce. Okay, so macam mana kita nak masukkan elemen tu, saya akan sharekan untuk sesi yang kedua nanti. Okay, so yang pertama adalah add to cart lah, yang paling best sekali di dalam e-commerce. Yang kedua, kita integratekan dengan payment gateway ataupun macam mana cara orang nak bayar. Okay, payment gateway seperti yang saya explain sebelum ni, orang boleh bayar menggunakan 3 option lah. Kalau di Malaysia, kita boleh bayar guna online banking, FPX, terutama kalau ada Maybank to You, kalau ada CIMB, even mana-mana online banking di Malaysia pun, customer boleh transfer on the spot, online. So that's the best part lah. Ada banyak payment provider Malaysia, tapi saya dalam kes ni saya akan ceritakan kenapa payment gateway ni boleh bantu pada perniagaan, terutamanya dari segi memudahkan orang untuk dapatkan produk tu. Okay, contoh kalau kita ada 10 unit saja, so kita boleh monitor kita punya inventory on the spot. Selepas dia bayar, customer ni dah bayar ke belum? Okay, dia bayar guna online banking, kita boleh dalam sistem, okay, betul ke dia bayar. Sebab ada kes yang berlaku kepada saya personally, sebelum ni saya sharekan sikit. Customer hantar dia punya receipt, ni secara manual. So dia kata dia dah bayar, okay, saya minta dia hantarkan receipt bayaran. Kalau dia hantar. So rupanya receipt yang dia buat tu, okay, sekejap ya. Okay, rupanya receipt yang dibuat tu adalah okay, alright. Okay, basically receipt yang digunakan tu rupanya adalah palsu. So dia hello? Hi, Elaine. Yes? Can you try to please Yeah. open and close the presentation again? It's not. Wait, is it hang? Can you close Really? the presentation and open it again? Okay, it doesn't show, is it? It doesn't show correctly. Oh really? Okay. Okay. Okay, saya tutup sekejap.
Okay, saya minta maaf ada isu teknikal. Rupanya bila saya explain slide ni tak bergerak Okay. Alright, so saya try. Okay. Okay, anda boleh, saya tak dapat tengok respon anda sebenarnya, tapi kalau ada sesiapa ada respon, boleh tak adakah slide saya ni bergerak ikut apa yang saya cakap ni, kenapa dia hang juga. Okay? Okay. So, boleh anda dapat tengoklah apa yang saya tengah present ni. Okay. Just one part lah. Okay, boleh saya sambung mula untuk topik yang kedua nanti. You can see that. Oh, yeah, we can see now clearly. But something is Really? going off. Can you see now? Now, yes, but On and off. it's on and off all the time. Really? Oh god. Maybe you can open it from either PowerPoint or from Google Chrome. Choose a different. Yeah, I'm using Google Chrome actually right now. Yeah, Share direct. PowerPoint. I think it's okay because nothing in my slide actually can just direct explain je. Is it okay if I just show the face? Okay, ada problem sikit untuk slide saya I think it's okay. I can continue without the slide. All right, you can keep it. It appears on and off all the time, so you can keep it on and keep continuing. Okay, so you want me to stop the slide? No, don't stop it. Continue. Alright, okay, it's okay. For now, I think I don't need to use the slide. So yeah, maybe I can just continue whatever what we did. Alright, so tadi untuk sesi yang kedua nanti, apa yang saya akan sharekan adalah saya rekat balik adalah macam mana penggunaan page, penggunaan Instagram, lepas tu macam mana dia boleh bantu kepada perniagaan anda, dan elemen penting e-commerce iaitu add to cart, elemen payment gateway, dan juga macam mana untuk kita monitor dari segi payment gateway ni, orang boleh serahkan payment tu, macam orang boleh bayar guna online banking, orang boleh bayar guna credit card, orang boleh bayar guna debit card, dan orang boleh, kita bagi option untuk customer untuk kita terima duit dengan cepat. That's the best part. Okay, sebab kita jadi bila customer, ada customer yang pernah dapat lah, sebelum saya dapat tag, dia hantar tu receipt tu, rupanya receipt tu receipt yang diedit. Maybe dia edit by Photoshop ke, dia edit dah sebenarnya. So dia hantar ke saya, dan bila kita check kat bank, kita tak check immediately tau. So bila kita check manual ni, kita kena check satu persatu ni. Ada isu dari segi bila dia hantar receipt palsu, memang tak ada lah transaksi tu. Tapi masa sebelum saya start tu, saya tak perasan. So bila ada dapat receipt je, bila ada dapat receipt, kita tengok okay, kita assume benda tu okay, payment dibayar, payment duit dah masuk dalam account bank. So benda tu bila dah nampak okay, payment dah terima, dan kita hantar barang, kita hantar. Dan bila kita record, rupanya sebenarnya duit tu tak ada pun, tak dibayar pun. So ambil masa sebenarnya untuk kita trace customer mana yang hantar ni semua, dan bila check satu persatu dia ambil masa, dan mungkin selepas 2-3 hari baru kita dapat realize lah, oh okay, ada problem sikit lah kat sini. Okay, saya stop untuk tulis dulu.
Okay. Hello? Okay, saya continue sampai slide saya. Okay, so apa yang berlaku? Bila customer, case ni berlaku banyak sebenarnya, dia bukan satu saja. Customer cakap, okay, ada customer yang hantar slide, hantar payment, slip bayaran tu, online banking tu, rupanya dia edit. Okay, so selepas 2-3 hari baru kita check dan kita baru perasan, sebenarnya tak ada bayaran pun. Tak ada berlaku transaksi tu pun sebenarnya. Tapi barang dah hantar, dah post, dah deliver. So kalau satu barang tu mungkin boleh lagi nak cover walaupun kita rugi. Tapi selepas item yang kedua, item yang ketiga, dan trend ni berlaku terutamanya pada 2 tahun lepas ke tahun lepas. So benda berlaku dan sangat real sampai kan dia boleh impact kepada kita punya, dia berkerugian kepada customer sebenarnya dan kepada kita sebagai penjual. Sebab kalau item kita setakat RM30, RM40 tu boleh cover lagi tapi kalau 10 barang yang kita hantar dan customer ni bukannya satu je yang buat macam ni, ada banyak. Okay, daripada 100 ada dalam 18 kes yang macam ni. So macam mana nak avoid dapat customer-customer yang jenis yang cheated dan menipu ni? So kita galakkan diorang untuk bayar online banking menggunakan payment gateway. So diorang boleh bayar guna online banking, diorang boleh bayar guna credit card. Okay, the best part untuk kenapa kita terima bayaran customer yang credit card ni, dia ada satu trend yang saya perasan selepas dalam sebulan saya buat satu campaign ni, customer lebih gemar untuk bayar guna credit card sebab dia nak collect point. Okay, sama ada di Malaysia kita guna Mastercard ataupun Visa lah, kalau di luar ada Amex. So dia bayar walaupun RM100, RM200, RM300, tak ada isu sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita kena identify lah customer kita ni siapa. Orang yang ada duit ke, orang yang tak ada duit ke, ataupun mereka yang ada kemampuan tak untuk membeli produk ataupun makanan ataupun apa yang servis yang kita offer ni. Okay? So bila benda ni jadi, apa yang menariknya dari sini, saya lihat trend bila kita ada option untuk terima pembayaran guna credit card, secara automatik trend pembelian di dalam customer saya ni meningkat. Sebab apa? Sebab saya bagi option untuk orang beli credit card, orang beli lebih banyak lagi produk tu. Contoh kalau dulu nak beli, contoh saya jual rumah, dia nak beli rumah saya agak mahal lah, harga sampai 100 lebih. Dia boleh beli satu je. Mungkin dalam akaun bank ada dalam 100 ke 200 ringgit sebab PKP tak boleh kerja kan. Tapi apa berlaku bila kita bagi option dengan credit card, so dia boleh bayar guna credit card, dia boleh beli 2, dia boleh beli 3, dia boleh beli 4, dia boleh beli 10. Sebab credit card ni average orang yang ada credit card di Malaysia ni basically dalam gaji 2,500, 3,000 ke atas. So as long kalau dia ada tangga gaji tu, maknanya kemampuan untuk pembelian dia adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak ada credit card. Dan untuk pengetahuan anda, ini di-share oleh kawan saya sendiri di dalam banking site. Customer kalau beli guna online, guna credit card, mereka dilindungi, terutama macam Mastercard atau Visa ni. Bank ni melindungi customer. So kalau contoh ada berlaku fraud case ke apa, diorang boleh dapat balik duit tu. So itu yang menyebabkan customer suka bayar guna online banking. That's the best part lah. Dan diorang dilindungi jika diorang bayar credit card. So that's okay. Dan selain daripada diorang beli tu, diorang dapat collect point. Bila diorang dapat collect point, diorang boleh redeem barang-barang apa semualah. Okay, itu feedback yang saya dapat. Dan bila saya bagi option untuk customer terima bayaran guna credit card ni, banyak sebenarnya saya dapat tengok increase sale tu. Okay. Yang lagi best ni bila dia dah naik, okay, dulu customer beli 100 je, sekarang customer beli sampai ke 300-400. So nampak impact jualan tu. Impact, saya bercakap tentang customer yang sama. So, bila kita punya e-commerce, kita boleh trace customer tu berapa kali dia beli dengan kita. Dia beli 1, dia beli 2, dia beli 3, ataupun dia beli dalam 10, 11. Dia beli banyak kali, kita boleh tengok pattern tu di dalam kita punya report sales. That's the best part gunakan e-commerce sebenarnya. Okay. So daripada situ saya dapat tengoklah juga, okay,
saya berjaya mengurangkan lah customer-customer yang transfer online yang manual ni, yang guna CDM ke ataupun yang yalah yang manual kita kena hantar payment guna slip apa semua ni kan. So kita kurangkan hampir kosong case customer yang menipu ni. Okay, that's the best part. So sejak daripada hari tu saya dah tak ada dah customer yang hantar slip palsu yang mengatakan dia dah bayar dan benda tu tak berlaku at all. That's the best part. So saya dah tak ada kerugian lah dari side tu. Sebab kalau dulu daripada 10 transaksi yang berlaku, maybe 1 atau 2 tu fraud. Okay? So bila kita dah ada payment gateway, benda tu tak berlaku dan customer kita bagi option lebih lagi lah untuk diorang bayar. Guna online banking, guna credit card, guna debit card. Okay, guna debit card obviously bergantung kepada berapa banyak duit ada dalam akaun diorang lah. Tapi itu sedikit sebanyak ada bantu kepada online seller tu sebenarnya. Macam saya bagi option tu, sejak saya bagi option, saya ni kalau kita guna FB page, hanya kepada mereka yang ada kad cherry saja contoh. Okay, kenapa kad cherry je? Kita boleh pelbagaikan lah, ini teknik marketing sebenarnya. Dapat 10% diskaun. Kepada mereka yang kad CNB saja, dapat diskaun 5%, 2%, 3%. So benda tu menarik perhatian dan customer rasa related bila dia tengok, apa dekat cherry lah, kalau bayar aku bayar guna Maybank, bayar guna kad debit. So bila dia guna kad debit, dia bayar guna credit card. So benda tu memudahkan customer untuk bayar kepada kita. That's the best part. Dan kita, kalau cara tradisional guna WhatsApp, kita kena yelah, kita kena tanyalah customer dah back in ke belum. So kalau once dia hantar slip tu, kita kena check account. Benda tu agak remeh lah, agak macam satu persatu kita kena buat secara manual ni, sangat menyusahkan lah. Sebab kalau ada 10 orang beli, still okay. Tapi kalau dah sampai ke 50 ke 100 orang beli, kena beri satu persatu, sangat mengambil masa dan tenaga dan ya, sangat menyusahkan lah sebenarnya. So apa yang berlaku, saya cara terima guna payment gateway ni, so sekaligus secara automatik je. Setiap kali transaksi berlaku, kita akan terima sama ada dalam bentuk email ataupun SMS ataupun notification yang mengatakan ada transaksi berlaku. So apa yang berlaku, saya pergi ke dalam kita punya sistem, saya check lah, okay, ada payment berlaku. So tengok email, yes memang ada berlaku. Kalau macam saya gunakan provider Biplis, dia akan hantar email lah setiap kali transaksi berlaku. Okay, ada duit berlaku. Cuma dia tak akan masuk immediately, dia tak akan masuk on the spot. Tapi macam Biplis, dia tempoh masa dia akan masuk lebih kurang dalam masa 24 jam selepas duit di transaksi berlaku. So itu yang berlaku, bila customer bayar, kita nampak transaksi tu. Dan esok tu, terus duit tu masuk kepada dalam akaun kita. So kita perlu bergantung pada, okay, check email, check ni, dan kalau nak verify lagi, check dalam akaun bank lah. Tapi saya berjaya mengurangkan customer-customer yang jenis yang ya, kita ni punya fraud ni kan, hampir tak ada dah sekarang. Okay? Hampir tak ada. Kalau ada juga tak tahulah dia bayar guna credit card palsu ke ataupun guna akaun bank palsu tu dia buat macam tu kan. But for now, at this moment, memang tak ada dah aku fraud case macam ni. Okay? Yang dia berlaku di Malaysia, itu yang saya sangat macam, wow, orang Malaysia pun boleh pandai edit slip online banking kan. Check account tak ada, kenapa tak berlaku? Kenapa tak ada payment pun? So, tanya customer dah kena block. Customer ni berlaku juga bila dia dapat barang, okay, dia setulah dia takkan hantar balik punya. Dia takkan bayar lah senang cerita. Once dia dapat barang, memang dia akan stop. Cuma dia akan block apa semua kan. Kalau satu barang tu harga RM30, burn RM30 tu. Kalau satu barang RM100, macam saya ni lah, kira RM1. Okay? So kita tak nak benda-benda ni berlaku dan kita nak kurangkan lah kalau boleh. Dan bila saya guna payment gateway, alhamdulillah lah saya berjaya mengurangkan dan untuk sekarang ni saya dah tak ada case tu lah. Okay? So yang seterusnya, tapi dari segi bagaimana dia memudahkan, okay, kalau kita gunakan e-commerce ni,
Okey, sekejap ya. Saya rasa saya memang ada masalah dekat slide sebab slide saya sampai sudah saya tak dapat tengok. Okey, yang terakhir sebenarnya elemen commerce adalah dari segi delivery system. Okey, so provider yang saya gunakan adalah of course pos laju lah, the main one, sebab ada certain area memang pos laju je yang boleh sampai dan dia yang paling murah lah setakat ni. Actually tak berapa murah lah, ada option lagi murah tapi saya suka gunakan sebab everybody know pos laju, bila dah tu checking senang ni lah. Cuma baru-baru ni bila berlakunya PKP ni dan produk yang saya jual tu contoh ada melibatkan dia kena hantar same day ataupun dia kena hantar hari yang sama. So another service yang saya offer adalah same delivery terhad di Lembah Kelang lah. Maknanya orang di area KL ataupun di area certain area Lembah Kelang saja yang mendapat benefit ni. Okay, so saya offer tu of course customer akan kena bayar lah untuk premium, dia adalah premium service. So chain yang antara provider saya guna macam Lalamove, macam Zepto Express, Bungkus Eat, Mat Dispatch, ada banyak provider. Okay, so far saya memang gunakan semua tu. Cuma kegemaran macam saya suka guna sekarang adalah saya suka gunakan Zepto sebab dia boleh hantar 5 barang serentak satu harga dan area dekat-dekat dalam 20 km dia boleh langsam. Okay, so bila kita offer servis tu dan bila kita gunakan sistem WhatsApp commerce ni, benda tu customer akan nampak, customer akan kena masuk detail, nama, nombor telefon, email lah. Kita boleh minta option lah, kalau customer masukkan email, masukkan email lah. That's the best part kalau boleh masukkan. Boleh buatkan personal juga. Dan the last one dia kena masukkan adalah alamat penghantaran. Okay, sebelum saya nak recap balik sebelum, bila customer dah bayar, satu benda yang paling tak best adalah customer ni malas gila nak hantar untuk alamat dia. Walaupun kita cakap okay, kita boleh tak minta address, boleh tak kita minta address, kita kena follow up sampai dari 2-3 kali lah. Ada jenis customer yang malas, dia just snap dia punya sampul surat ke, dia dapat surat yang ada alamat, dia akan snap je. So kadang-kadang 100 customer macam tu, memang terpaksa lah kita type satu-satu. Itu yang jenis type. Lepas tu, kalau yang jenis guna parcel pos laju tu, kita kena tulis pula satu persatu. Kalau 100 customer, 100 slip kita kena tulis. Kalau 1000 customer, mana 1000 parcel tu kita kena tulis satu persatu. Okay, sangat leceh dan saya tak suka menulis. So saya cari ke cara, ada tak cara lagi senang, saya boleh print out je. Print out dia punya, kita panggil parcel slip tu, tak. Ada tak cara tu? Alhamdulillah memang ada cara tu sekarang lah. Dulu sangat leceh gila. Sebab kalau kita dapat dalam 10 posting yang kena tulis satu-satu. Lepas tu sampai kat pos laju kena reject. Tulisan tak tulisan saya buruk kan. So customer tak dapat nak baca pos laju tu tak tahu nak hantar alamat mana kan. So sangat leceh. Dan bila saya dapat solution ni, saya bagi satu borang kad untuk customer. Customer isikan alamat lengkap dengan postcode. Sebab orang akan bagi alamat tak lengkap, orang akan bagi macam kalau contohnya yang COD atau yang jenis same day delivery ni, Taman Melawati, saya tulis Taman Melawati, nombor 1 Jalan F, Taman Melawati, postcode pun tak ada. Sebab kalau kita nak send benda post laju ataupun kita nak guna courier, kita kena masukkan postcode. So benda tu sangat leceh tau, bila tak ada postcode, tak lengkap, alamat tak lengkap, cari jalan tu tak ada, nombor ni tak ada. Kalau yang jenis pedalaman tu, dia suruh hantar ke kedai-kedai runcit. So macam, mana kita runcit, kedai mana kan? So, dia bagi dia program, dia isi, dia kena paksa dia isi. Nak nombor rumah, kalau jenis kondo tu, dia blok sampailah kepada postcode, sampailah kepada negeri, sampailah kepada kalau negara pun kita masukkan. Okay? So, the best part, bila dia dah key in, kita boleh, dengan hanya satu, kita boleh terus klik transfer slip detail, maknanya alamat dia ni ke dalam delivery system. Okay, terus dengan satu klik je. Saya tak payah nak menulis satu-satu dah. Just isi dalam tu, klik. Okay, of course lah bayar kepada provider. Contoh pos satu lah.
Kalau anda gunakan JT ke FBX ke, banyak sebenarnya courier service ni sebenarnya. Hanya satu klik, dia akan generate kita tracking delivery speed yang lengkap dengan tracking number. Okay, that's the best part. Kita terus dapat on the spot, tak payah nak pergi pos laju baru dapat tracking code tu. Lepas tu baru nak kena reply, customer kita dah hantar barang, ni you punya tracking code, which is dah hantar baru dapat tracking code tu. So sangat-sangat selepas 2 hari, selepas 3 hari baru bagi tracking code, customer pun marah. Okay, so bila kita gunakan sistem ni, kita terus generate tracking code tu dan immediately kita boleh hantar. Okay, kita hanya perlukan isikan di dalam form tu tracking number, ambil copy paste je, semudah itu sahaja. So bila kita dah copy paste, customer akan dapat notification dalam WhatsApp juga, barangan anda sedang dihantar, ini tracking code anda, seboleh anda boleh cek di dalam website ni. Dan dia membuatkan kita, walaupun setakat jual kuih, kalau bulan puasa ni saya suka beli kuih pelita, walaupun kita jual kuih pelita tepi jalan, tapi setiap ada delivery, setiap ada tracking code tu yang membuatkan, wow, this company is so big, setiap ada receipt. Okay, obviously lah kan, maintain receipt kepada customer, dia akan jadi invoice kepada kita. So dia membuat kita, walaupun online seller yang berniaga daripada rumah pun akan nampak corporate identity dia. Siap ada logo, siap ada receipt tu yang mahal tu, walaupun jual kuih raya saja. Okay. So benda ni banyak bantu, terutamanya seller macam saya yang memang kita niaga operate kecil je, tak adalah besar pun, kita tak ada kedai, kita tak ada office apa. So dalam masa sehari saya boleh respon kepada customer yang dah lakukan bayaran. Okay, this is the receipt dia. Tunggu sekejap, kita akan hantarkan, kita akan proses you punya order, kita akan hantar tracking number. So, tracking number, lah kita kena hantar lah kepada pihak courier ataupun pihak courier datang ke rumah tu. Sebab macam dalam kes saya, okay, saya suka promote lah servis yang saya guna. Saya suka gunakan macam Easy Parcel. Okay, kenapa Easy Parcel? Sebab dia one of the service yang saya boleh option, terutama masa PKP ni, pos laju datang ke rumah untuk pick up item delivery tu. So saya tak keluar pergi pos laju yang waktu dia tutup. Saya akan pergi ke sama ada di Ampang ataupun yang mana terdekat. Yang kena queue panjang. Dengan sekarang ni yang kena queue ada social distance apa semua, sangat tak suka. So apa option dia? Kita notify kepada pihak terutama yang pasal dengan pos laju ni, datang pick up barang dekat rumah kita, lengkap dengan slip tu, semua kita print out je, dan dia datang terus pick up. Best part, dia akan update di dalam sistem dan customer boleh dapat notification, produk anda sekarang dah di pick up, sekarang ni ada dekat dia punya pos laju hub. Sekarang ni kalau yang dekat Terengganu ke dekat Kelantan ke, sekarang ni kita tengah dalam perjalanan baru sampai ke ni. Customer boleh tengok perjalanan produk itu sebelum sampai kepada dia. That's the best part. So tak adalah istilah kalau macam after sale ni yang tak best lepas dia orang bayar ni. Bila saya boleh dapat produk saya kan, itu yang dapat. Dia bayar 2 jam yang lepas. So dia dah tanya tracking code. So pening, kita tak pergi pos laju, tak pos yang milik dia. Okay, dia tanya, bila boleh dapat? Okay, dia minta tracking code dulu lah. Bila dah dapat tracking code ni, customer ni, terutama customer saya ni, dia akan tanya, bila boleh sampai? Bila produk sampai, besok boleh sampai tak? So macam, kadang ni, ini yang saya belajar lah. Customer kita tak perlu nak layan lah customer macam ni. Itu bukan target market lah. Tapi ada customer yang bertanya macam ni. So, poin pertama kita boleh selesaikan, okay, this is your punya tracking code. Okay, tracking code ni akan aktif kita start pihak courier ni pick up item daripada rumah. Ataupun saya operasi dari rumah ataupun dari office. Once dia pick up ni, boleh terus track dia punya item ni ada dekat mana. Okay, kita bagi saya link. Kalau pos laju, bagi website pos laju tu. So, dia masukkan tracking number, biar dia track. Okay. So lepas tu saya akan explain kepada customer, okay, semua kita pada ni, okay, ni item ni kita dah hantar kepada courier dan you boleh monitor lah daripada pihak courier ni. That's the best part. Okay. So
bila customer dapat tengok tu, dan notification tu memang dihantar dalam WhatsApp. Macam saya cakap ni, everything berlaku semua ni dalam WhatsApp je. Okay? Customer bila dia bayar, dia akan dapat notification dalam WhatsApp. Okay, terima kasih atas pembayaran semua. Dan dia akan dapat kalau dia nak download receipt ke invoice tu, dia boleh download juga, tapi dia kena masuk dalam sistem lah. Dan bila kita start untuk masukkan track, kita copy paste daripada sistem, daripada courier department, courier services kepada dalam sistem kita, automatik dia akan hantar notification kepada customer. So customer akan dapat WhatsApp tu, produk dalam tengah on the way, ni tracking number, dan lengkap dengan website anda nak track kat mana. Macam lagi ni saya gunakan Easy Parcel lah. So dia boleh masuk dalam website Easy Parcel, ambil tracking code tu, track dalam tu je. That's the best part. Best gila dan sangat mudah. Saya dalam bilik pun macam orang hantar, ambil barang esok terus deliver. Dan disebabkan PKP sekarang ni, kita ada limitation tak nak keluar. Okay, hari ni hari kedua baru boleh keluar. Tapi keadaan dia post laju sangat ramai orang, mustahil you boleh hantar barang sekarang lah sebenarnya. Tapi kalau post laju dia datang ambil barang daripada rumah kita, why not kan? Dia tak payah keluar. Hanya fokus, hanya buat marketing, packaging, dan biar dia orang datang ambil, hantar, dia hantar. We automate the system. Itu yang penting. Sebab saya ada live dah sekarang ni, tak perlu nak reply satu-satu. Everything will be automatic. Diorang nak beli ke diorang apa, kita bagi link terus. So, tak payah nak menghadap phone manjang 24 jam, 24 jam menghadap phone ni kan. So, that's the best part lah kan. Okay. That's the benefit yang saya boleh offer lah. Okay, PowerPoint. Alright, ada permintaan untuk saya buka daripada PowerPoint. Saya cuba download dulu sekejap ya. Bagi saya satu minit. Okay. Okay, sekejap ya. Testing, 1, 2, 3, test. Okay. Saya tengah download punya slide. Worst case scenario, saya akan hantarkan slide ni. Anda akan dapat kopi ni kemudian lah selepas habis session. Sebab saya tak dapat nak download ni. Sebab saya semua saya gunakan Google Doc juga. Saya akan bagi link lah, anda boleh tengok kemudian lah. Berdua saya punya slide tak banyak. Sebab saya akan gunakan live demo je sebenarnya kebanyakan. Nah, jadi kita belum bermula pun lagi. Ini hanyalah intro. Okay.
Okay, sebelum tu ada sesiapa ada soalan ke? Saya nak buka dulu kalau ada sesiapa ada soalan ke. Sebab saya tengah download saya punya slide ni. Tapi saya tak dapat tengok respon. Okay. Dia agak slow sikit lah. Saya minta maaf lah kat sini. Saya nak sharekan PDF. Boleh tak? Saya share PDF. Oh, dah lah iTrain. Okay. Okay. Saya minta maaf sebab saya tak dapat baca komen anda. Problemnya sebab saya bukan login dalam Facebook Live. Okay, sekejap. Saya nak tengok respon anda dengan siapa saya bersini sebenarnya. Okay. Setakat ni boleh nampak lagi lah Cik Ilmi present. Tapi tak ada slide lagi. Wih, slownya. Uish. Buka Chrome pun tak boleh lah. Okay, the main problem adalah saya punya laptop ni. Sangat lembab. Okay, bagi saya dalam satu lambatnya. Okay. Okay. Okay, saya itu tak dapat download lah, tak tahu kenapa. Maybe agak problem sikit. Alright, sampai mana tadi? Okay, okay, saya mulakan topik kita yang pertama tadi Okay, kenapa gunakan WhatsApp dan kenapa pentingnya untuk integrate dengan Facebook page, integrate dengan Instagram terutamanya lah. Satu keistimewaan yang best ni sebab ini adalah platform-platform yang saya boleh katakan percuma yang kita boleh mula dahulu. Sebab kalau anda nak ada web sendiri, memerlukan cost. Dan kalau anda nak iklan, nak letak dekat marketplace apa semua pun, boleh je, tak ada masalah. Cuma kita tak boleh nak kontrol, kita
kita tak dapat detail sangat lah tentang customer kita dan sebagainya. Kita tak tengok analitik terutamanya. So kalau anda gunakan sistem terutamanya WhatsApp Commerce ni, antara kebaikan dia, kita boleh tanam kita panggil Google Analytics code, dan kita boleh track terutamanya kalau customer tu datang daripada telefon ke, ataupun datang daripada desktop ke, laptop ke, kan. Sebab kalau customer anda lebih kepada dia dalam phone, kalau biasanya kita kan tengok benda kecil je di dalam skrin kita tu. So kalau kita letak terlalu banyak benda yang membuatkan customer rasa boring ke, ataupun paling tak best bila website kita lembab gila, so customer akan rasa macam bosannya, kenapa kena load time lama, dan dia akan rasa cepat bosan, dia akan mudah tukar ke tempat lain. Itu benda yang kita nak try avoid lah. Okay? So bila data-data ni di track selama ni dalam Google Analytics, kalau kita menggunakan FB, kita boleh tanam kod dia panggil Facebook Pixel, okay, di dalam kita punya landing page ni ataupun di dalam WhatsApp Commerce kita ni. Kita boleh track pattern-pattern yang berlaku. Okay, berapa banyak, daripada mana, dari segi interestnya macam mana, dari segi demografik lelaki ke perempuan ke, ataupun apa hobi dia. Di Facebook dia akan bagi data-data tu, dan kita boleh gunakan as a target audience untuk remarketing kita. Tapi kalau di Google ni pun satu benda best, dia bagi real time berapa ramai yang customer tengah online transaksi dengan kita ni. That's the best part. So kita boleh tengok, ada 10 orang tengah nak beli barang ni. So daripada 10 ni berapa orang yang sampai ke payment gateway, yang berjaya habiskan pembelian tu. So daripada 10 maybe 8 kandas. Okay, sebab apa? Maybe internet problem. So typically lah memang berlaku. Sebab bukan semua orang internet data dia laju kan nak beli online ni. So kandas, bila dengar tengah masuk detail tu, tiba-tiba pusing-pusing kan, browsing tak tu lah, internet lembab. So kita boleh dapat data yang lengkap menggunakan Google Analytics dan juga Facebook Pixel ni. So kita boleh track lah, ada problem sikit loading time. Maybe kalau saya gunakan gambar Tupperware dengan saya letak, contoh saya laju ke rumah ni, saya letak kat pinggan ataupun piring. So bila guna gambar piring, lebih orang beli berbanding dengan kalau saya upload gambar Tupperware ataupun kotak. So apa? It's all about marketing lah, marketing. How we portray, how we represent branding produk-produk tu. That's the best. So saya boleh tengok, okay, kalau saya guna gambar yang proper, yang cantik, saya edit gambar, so lebih ramai orang akan beli produk tu. Berbanding dengan kalau saya ada kotak saja, ataupun typically kalau kita pernah tengok gambar daripada Tupperware, ambil gambar Tupperware tu je. So dalam tu pun tak dapat tengok, orang tak dapat nak rasa, terutama sekali produk makanan. Okay, sebab produk makanan ni kita melalui gambar dan juga video, so orang tak dapat nak rasa. So the only way yang orang boleh tahu benda tu okey ke tak adalah dari segi presentation produk tu. So kalau anda ambil gambar daripada kotak kan, bila upload kan, macam mana pun nak beli? Nak beli pun rasa tak tertarik. That's the worst part lah sebenarnya. Okay. So daripada situ saya dapat tengok, okay, daripada 10 orang, 8 orang kandas, okay, 2 orang maybe sebab masa dia select produk tu, dia tak dapat teruskan sampai add to cart. Okay, it's okay, tak ada masalah. Tapi ada yang baki 6 orang ni berjaya sampai add, dan dia pilih barang tapi tak sempat nak buat payment. So apa yang berlaku? So bila kita check flow apa semua ni, rupanya diorang tak ada online banking, ataupun maybe tak berani beli online, ataupun something lah. The best part kalau kita guna WhatsApp, kita boleh dapat all the tracking tu step by step. Okay, dia dah pilih barang, dia dah order, hantar ke WhatsApp. The next akan generate link, customer akan dapat, okay, untuk pembayaran tolong bayar di link ni. So bila di kandas tu, kita boleh follow up balik. Okay, kenapa tak ni ada apa-apa masalah ke dari segi pembayaran?
So customer akan reply, ada customer reply, oh saya tak nak guna online banking lah, saya rasa tak selamat, bla 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 semua. So solution yang saya akan offer, okay macam ni, puan, cik, adik ke whatever lah, kita ada special promo, tahu bayar online banking dapat 10% discount. Tapi kalau puan tak nak bayar online banking, tak apalah, just boleh bayar guna CDM ke, bagi nombor akaun dan sebagainya lah. Percaya atau tak, rakyat Malaysia ni memang sukakan diskaun. So apa yang berlaku, walaupun tak ada online bank, dia akan cari anak dia ke, jiran dia ke, sesiapa saja untuk bayar secara online banking. Seriously. So selepas saya gunakan method untuk galakkan orang bayar guna online banking, kita bagi diskaun dengan 5% ke 10%, it's up to you. So lebih ramai orang memilih untuk bayar guna online banking. Dia akan bayar lah, okay, kalau bayar guna link ni, kita bagi ni. Sebab kita boleh masukkan kod kupon, so masukkan je lah kod-kod apa saja yang anda boleh create. So conversion daripada 6 tadi tu, 5 orang. Tiba-tiba pula ada online banking. Tiba-tiba ada my bank to you. Tiba-tiba anak dia bayarkan lah. Macam-macam case, macam-macam customer ni. So kita memudahkan kita untuk follow up. That's the best part lah. Dan bila jadi case, bila kita track daripada analitik ni juga, okay, 6 orang dah beli, 2 orang lagi, dia problem lagi. Okay, what's the problem dia? Maybe dia tersalah order, ataupun maybe dia nak beli tapi nak tunggu, maknanya dah masuk etokat, dia nak tunggu gaji baru nak bayar. Yalah, musim-musim PKP ni orang tak bekerja. Mungkin ada yang problem kewangan, nak tunggu duit gaji, nak tunggu duit BSH, ataupun nak tunggu whatever, duit pinjam ke apa ke kan. Tapi dia nak beli barang. So daripada situ saya dapat di dalam sistem yang kita guna ni, memang kita boleh tengok, oh okay, nak tunggu gaji, okay, it's never mind. Tapi kalau nak tunggu gaji nanti, kita ada promo sebenarnya hari gaji, dapat diskaun, tapi kena beli 2 lah. Beli satu harga 100, beli 2 harga 150, RM50 diskaun. Nak tak? Tapi kena beli etokat sekarang, nanti bayar masa gaji nanti pun boleh. So kita ada pelbagai cara untuk menarik perhatian customer. Yang penting ada macam mana kita nak terima bayaran tu. Okay? So bila kita nak terima bayaran, of course lah kita nak memudahkan untuk kita tracking payment, untuk kita nak proses order. Dan ada banyak benda lah sebenarnya yang membuatkan kenapa customer ni suka berurusan dengan kita. Sebab of course kalau kita proses order tu cepat, kita deliver produk cepat, dia terima produk tu dengan keadaan selamat dan cepat, customer akan lebih happy, dia akan lebih suka dengan layanan tu lah berbanding walaupun kita terpaksa bersaing dengan seller-seller yang besar yang lain lah. Okay? So itu yang berlaku. Alright. Sekejapnya. Okay, finally saya boleh baca. Okay, yay. Okay. Boleh tak saya dalam Facebook dah sekarang. Saya just nak tanya, kalau anda ada apa-apa pertanyaan, anda boleh komen di ruangan bawah sebab saya nak tahu adakah anda faham ke tak. Dia bagi gunakan chatbot. So saya tak tahu adakah anda boleh catch up dengan story ataupun dengan penyampaian yang saya sampaikan ni. Boleh tak tolong komen di ruangan komen tu. Adakah ada problem dengan sound ke, ataupun video ni lag ke, ada problem ni ke, nanti kita akan improvekan. Tak tolong komen atau bagi love ke. Okay, saya boleh baca. Saya akan pilih 3 dulu nanti masa Q&A ni kita akan bagi ni. Okay, saya pilih 3 dulu. Thank you for your station, Fang Wei. Thank you, Miss Olipa. Okay, boleh tengok nanti bila habis. Dalam WhatsApp for Business, apa item percuma, apa item yang perlu dibayar, apa kosnya? Okay, basic untuk WhatsApp Business dia adalah percuma.
di Malaysia belum dikeluarkan servis untuk advertise di dalam WhatsApp lagi. Tapi kalau di US dah servis mana kita boleh iklan di dalam WhatsApp. So bila kita buat iklan tu saja yang memerlukan pembayaran lah. Tapi kalau untuk kita guna servis dia sekarang, it's same like Facebook, percuma saja. Okay. Okay, keluar ni komen. Saya baca 3 ke 4 je. Okay, so ada lagging. Okay, saya minta maaf lah. Mungkin sebab atas faktor internet connection dan laptop saya ni kena upgrade sikit lah kot. Okay, so boleh saya teruskan sesi yang tu. Seterusnya kita belum sampai ke demo lagi. Alright. So untuk sesi demo ni, saya nak saya rasa saya boleh sharekan link tu di dalam komen sebenarnya saya akan kejap lagi. So macam mana, apa flow customer yang akan terima. Okay, so apa yang saya buat masa PKP ni yang membuatkan saya boleh dapat jualan yang alhamdulillah semasa PKP ni saya jual produk makanan, produk F&B sehingga boleh katakan dah sampai 20,000 transaction lah, dan everything semua berlaku di dalam WhatsApp. That's the best part. Alright. So saya tunjukkan satu benda di sini. Boleh tengok. Alright, let's try. Okay, hopefully okay, dia ada lagging. Memang ada lagging sikit lah sebab saya perasan kat sini. Alright, so saya sambung semula lah. Sebab saya nak share ni dia tengah agak lag sikit. Okay, bagi anda yang nak bertanya lebih lanjut ataupun kalau anda nak belajar macam mana nak set up ni, macam mana saya nak buat sekarang juga sebenarnya. Okay, kalau anda ada berminat untuk gunakan, kalau anda online seller nak gunakan servis yang macam saya offer ni, actually anda boleh gunakan. Dia berbayar jugalah. Cuma apa yang saya boleh sharekan step by step macam mana anda nak set up dari segi kalau anda ada produk, anda nak masukkan gambar, kita ada katalog nak masukkan gambar produk, dan macam mana anda nak set up payment gateway, ada macam mana nak set up untuk delivery system. So untuk sesi itu memang saya ada buat sharing lah di dalam kelas online. Cuma dia di akhir nanti kita akan sharekan kejap hilang. Pun pelik lah dengan laptop ni. Dia tengah hang sikit. Okay. So kita akan sharekan step by step di dalam kelas sebab to be honest memang 1 jam 40 minit ni memang tak cukup lah. So saya akan sharekan lebih lanjut. Cuma anda perlu ada WhatsApp for business. Itu yang paling penting dulu, step pertama. Okay. Dan untuk ready pada sesi itu, anda kena ada at least Facebook page, anda kena ada Instagram lah. Okay. Kalau bagi anda yang belum ada Instagram lagi, saya cadangkan anda download apps Instagram, anda download apps Facebook page manager. So dari situ saya boleh cakap macam mana untuk anda gunakan integrate 3 benda ni. Sebab kalau untuk anda membuat iklan di Facebook, anda still memerlukan Facebook. Anda nak buat iklan di dalam IG, still perlukan Facebook. So sebab dia memang sangat related lah. Okay, tak tahu boleh ke tak? Boleh tak? Jadi ni dia buat hal lah pula. Dan semalam dah test okay je. Macam-macam lah. Saya punya laptop pun kena PKP dah ni. Alright.
boleh pula. Aduh, tak boleh apa pula. Dia tak boleh detect. Maybe cable problem kot. Hang lagi. Okay, saya turn off ni sekejap. Okay, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh juga. Apa saya tak boleh baca hari ni? Aduh. Okay, never mind. Kita teruskan. So, okay. Macam saya mention tadi, kita ada sesi kelas yang lebih lama untuk selama dalam kurang 5 ke 6 jam. Sesi 101 di mana anda perlu ada, okay? Anda perlu download apps. Sebab WhatsApp ni dia dua. Dia ada WhatsApp biasa yang biasa anda guna dan juga dia ada WhatsApp for business. So anda kena download WhatsApp for business tu dan saya akan ajar step by step macam mana verify anda punya account, macam mana nak masukkan produk dan katalog, macam mana nak letakkan address anda. Sebab kita boleh set pukul berapa sampai pukul berapa untuk kita operation. Kita boleh set auto reply. So contoh macam kalau kita tak on phone, kalau ada orang message kepada kita punya WhatsApp, dia auto reply. That's best part lah. Dan apa yang saya boleh share lagi, dengan penggunaan Instagram ni, dengan penggunaan integrate dengan Facebook page, bila kita buat iklan, customer boleh klik terus di dalam page tu. Alright. Okay, bila dia boleh klik dalam page tu, mana dia iklan tu terus direct kepada kita punya WhatsApp. That's the best part. So kita tak perlu nak share link, macam Instagram, saya akan letak link tu dekat bio lah. Tapi kalau kita guna for business, kita boleh buat iklan. Di bawah gambar ataupun video tu kita ada satu shop. Ruangan kita ke shop. Shop tu boleh klik terus pergi ke dalam WhatsApp kita. Kita boleh buat tu. Okay. Alright. Hari ni memang tak baca pula. Okay. So itu antara kebaikan yang berlaku. Alright. So dan the best part sebab kenapa saya tak gunakan Telegram ke, kenapa WhatsApp, kenapa tak gunakan Line ke ataupun WeChat ke ataupun yang lain. Sebab kalau di Malaysia hampir setiap orang yang ada smartphone memang akan ada WhatsApp. Itu fakta dia. Itu data yang saya dapat. Sebab tak semua orang akan ada Telegram. Tak semua orang akan ada Facebook. Tak semua orang ada Instagram. Dan tapi semua orang akan, semua yang at least yang ada basic phone, smartphone ni akan ada WhatsApp. That's the best part. Tak kira lah sama ada anda guna iPhone ke, anda guna Android ke, anda gunakan whatever phone pun. Tapi dia still akan ada WhatsApp. So kita reach kepada tu market yang lebih besar dengan sebab WhatsApp ni walaupun anda berada di daerah pedalaman, dia still boleh dapat message. So kalau customer kita di Perlis ke, kalau di kawasan-kawasan pedalaman dekat border ataupun dalam kawasan yang pendalaman tak ada signal internet sangat ni, setakat dia 4G ke, dia still boleh lakukan transaksi guna WhatsApp. That's the best part. Kalau kita ada WhatsApp pun orang nak loading lama pun lama-lama dia tak jadi nak beli.
So kita gunakan WhatsApp ni sebab memudahkan, dia sangat smooth dan semua proses tu berlaku di WhatsApp saja. Okay. So itu sesi tu saya akan sharekan lebih kepada dalam kelas lah sebenarnya. Sebab itu menggunakan step by step. The best part sebab bila kita send WhatsApp ni, broadcast terutamanya, kadar orang chat message tu adalah lebih tinggi dengan kalau kita gunakan kaedah kita send promo ke contoh menggunakan email contoh. Sebab tak semua orang akan buka email masa tu juga. Tapi kalau kita broadcast internet kita, akan broadcast WhatsApp, boleh katakan 99% orang akan check WhatsApp dia immediately. Respon time hampir 99%. 1% lagi mungkin nombor tu kena block lah. Okay. So itu yang berlaku. Alright. So okay. Boleh untuk sharing e-book. Actually boleh, tak ada masalah. Kalau anda nak guna, macam saya terus terang cakap, saya gunakan WhatsApp ni untuk jual produk makan. Saya jual macam baru ni saya jual baju Melayu, saya jual makanan, saya jual kepat, macam guna. Okay? Okay, memang lag lah saya. Alright. Okay, this is we take note this. Okay, tak apa. Kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Saya macam ni, saya akan sharekan e-book yang saya hasilkan sendiri untuk anda. Cuma saya tak pasti saya boleh share kat sini ke ataupun dia akan anda akan dapat email ke atau kemudian selepas ni. So dua benda saya akan sharekan slide saya tak ada apa sangat, tapi saya akan sharekan e-book macam mana dengan anda boleh gunakan untuk WhatsApp Commerce ni untuk perniagaan anda. Dan kalau anda perlukan bantuan untuk set up satu persatu, macam mana nak letak produk, macam mana nak set up untuk payment gateway, macam mana nak set up untuk delivery system, macam mana nak set up untuk copywriting, nak letak gambar apa, nak letak harga apa, ataupun kalau anda ada servis makanan untuk saya yang perlukan same day delivery ataupun dalam 1 hour delivery pun ada servis tu, kita boleh set upkan juga sebenarnya. Dan anda akan belajar tu di dalam kelas yang saya akan share selepas ni lah. Okay, so tak banyak saya yang boleh sharekan saya dalam sesi ini sebab ada kekangan dari segi internet, obviously. Dan ya, sebab kita operation daripada rumah, so kena terima adanya, kan. Okay, saya minta maaf atas apa yang berlaku. Saya nak tanya dulu, anda prefer untuk terima e-book yang saya akan sharekan ni melalui apa? Boleh tak tolong komen? Ke anda nak saya share nombor WhatsApp ke? Boleh tak tolong komen? Actually suara clear ke? Boleh tolong komen tak kalau suara ni clear ke? Suara Hidmi clear. Okay, baru saya tengah tengok dalam Facebook apa yang anda lihat ni. Memang agak lagging lah. Hoi, tengoknya. Okay, tak apa, saya teruskan dulu. Sebab saya still ada 15 minit lagi. Dan sebelum saya inform untuk macam mana anda boleh join kelas yang lebih komprehensif, sebab kita akan just step by step dengan penggunaan apps yang saya sendiri digunakan. Okay. Satu benda, apa yang anda perlu buat sekarang
adalah anda perlu download 3 apps ni. Yang pertama adalah WhatsApp for Business. Yang kedua adalah Facebook Page Manager. Dan yang ketiga adalah Instagram. Bagi anda yang tak ada Instagram lah. Okay. Kenapa download? Sebab tiga-tiga ni related. Anda boleh gunakan Instagram untuk buat iklan. Anda boleh gunakan video untuk buat promo dan sebagainya. Anda boleh gunakan Facebook untuk buat Facebook fanpage ni bagus kalau kita nak reach kepada market baru lah terutamanya. Dan kalau ada modal, boleh buat iklan. Kelebihannya sebab kita boleh reach kepada specific target audience. Macam saya, okay, tips saya boleh share, saya duduk di kawasan Taman Melawati. Saya hanya fokus kepada grup-grup yang ada grup komuniti yang ni kaedah percuma. Taman Melawati, Wang Semaju, dekat-dekat area saya lah. So saya akan postkan saya punya iklan, sama ada video ataupun gambar. Kempen saya akan bagi kupon sekali. So untuk pembelian lebih lanjut, sila klik link ini. Link tu apa yang saya bagi adalah link untuk orang WhatsApp pada saya lah. So bila orang dah WhatsApp, saya minta dia tanya nama, duduk mana, dulu basic. Dan saya akan bagi satu link lagi. Dia panggil link katalog untuk diorang klik. Untuk diorang pilih barang apa yang diorang nak. Contoh saya jual kurma, ada 3 jenis kurma. So kurma pertama harga 100. Kurma kedua harga 150. Kurma ketiga yang murah. Customer dia beli 1 kilo, 500 gram, ataupun 3 kilo, ataupun yang 5 kilo ke atas. So bila diorang pilih tu, diorang akan customer akan dapat sales order akan lah hantar kepada untuk hantar kepada kita sebagai seller. So kita akan dapat notification sama ada di dalam email ataupun di dalam aplikasi tu. So bila dah ada tu, okay, the next step kita hantar reply semula. Macam mana kaedah pembayaran pula? So customer nak bayar online banking ke, ataupun customer nak bayar credit card ataupun debit card. So saya guna, dia ada banyak option payment provider, tapi yang paling mesra setakat ni saya gunakan adalah Biplease sebab dia sangat murah, dia charge pun affordable lah untuk online seller yang baru nak start macam saya. Okay. So suara okay tapi lagging. Alright. Terima kasih bagi WhatsApp. Alright, saya boleh bagi WhatsApp. Nanti saya akan saya akan update status lah. Okay, so daripada situ customer dia once dia dapat repay dia ada option. Kalau anda jenis bisnes untuk COD, dia tak adalah option untuk lebaran. Anda maknanya dia produk tu sampai dan baru berlaku lah. Tapi kalau untuk jenis yang kita nak kumpul order, contoh kalau siapa yang buat bisnes masakan bila puasa ni, kita close order 2. So ni saya delivery of course kita perlukan alamat dia orang lah untuk hantar barang-barang tu. Kalau anda guna servis rider macam Lalamove ataupun Zepto ni, anda perlukan address tu. So kaedah terbaik adalah yang saya jumpa, kita wajibkan customer untuk bayar secara online dulu. Tak ada option lain. So sama ada nak bayar guna online banking ke ataupun dia nak bayar guna debit card ke, itu terpulang kepada orang. Okay. So dari situ kita memudahkan customer untuk membayar dan kita dapat track order kita. Okay, daripada 10 order yang masuk, hasil conversion yang berlaku, saya berjaya dapatkan 9 customer yang melakukan pembayaran secara terus. Okay, so daripada situ apa yang berlaku saya boleh track balik lah dari Google Analytics. Okay, apa problem dia? Okay, satu yang tak berjaya tu mungkin sebab dia tak sempat nak masuk order. Mungkin sebab busy kerja. Tapi sekarang kalau masih PKP mungkin sebab duduk rumah, mungkin kena layan anak ke. So ada, dia terlupa ke kan. So kita boleh hantar reminder di dalam WhatsApp, Cik dah lakukan pembayaran, Cik dah lakukan order tapi belum settle payment, tolong settlekan payment untuk kita proceed order hari ni juga. So
Dan bila settle kepada payment, the next step adalah delivery. So dalam delivery ni, bila kita customer, sebab once dia lakukan payment, dia kena dalam proses isi tu, dia kena isikan alamat. So bila dia masuk alamat, kita dah bagi siap-siap lah. Sebab kalau anda kena isi payment, anda dah tahu dah berapa harga untuk hantar barang tu. So customer, kalau macam saya charge service delivery, harga barang contoh RM100, saya masukkan kalau pos laju mungkin dalam RM9. So dah masuk RM109 di dalam bayaran tu. Okay. So the next step, dia akan masukkan tu dan akan pilih kena hantar guna pos laju dan kita hanya proses order je kemudian. So back end apa yang berlaku, customer akan nampak macam mana customer akan dapat notification. Once kita proses order tu, dia akan generate tracking code. Kita hanya copy paste masukkan dalam kita punya sistem dan akan terus customer akan reply, okay, proses order sudah berjaya, pembayaran diterima, kita akan hantarkan sebentar lagi, ini anda punya tracking code, anda tracking di website tu, website Easy Commerce lah yang saya gunakan. So dia sangat memudahkan bila customer everything automatic, customer boleh tak sampai dalam masa berapa mungkin kalau kita proses dalam hari yang sama, hari yang juga semua dapat tracking code tu. Okay. Tapi kalau dalam kes anda yang gunakan kalau anda gunakan same day delivery, biasanya customer akan dapat SMS yang mengatakan order telah diproses dan item sedang disend kepada anda. Okay. Macam saya gunakan Zepto lah, favorite saya. Customer boleh track juga customer item tu akan sampai pukul berapa. Kalau contoh kita set cut off pukul 12 dan pukul akan start distribution untuk hantar ni contoh makanan lah. Sebab kita nak hantar makanan of course sebelum waktu berbuka kan. So antara pukul 2 sampai pukul 6 petang adalah tempoh untuk mana rider-rider ni collect barang dan dia akan hantar distribution kepada tempat-tempat yang kita dah setkan. Tapi servis ni sebenarnya hanya terhad di Lembah Kelang sahaja. Setakat ni macam area saya, area Rongsa Maju, Melawati, area KL dan sampai Ceras, PJ dan sebagainya lah. Itu still okay. Tapi kalau macam option customer, pada customer yang di luar Kelang, terutama kat Seremban, macam dekat Penang, Johor ataupun di luar Semenanjung, Sabah, Sarawak. So the only option yang saya gunakan untuk sekarang adalah pos laju lah. Memang ada isu masa PKP ni, item agak lambat sampai. Tapi saya tak ada pilihan lain dan itu saja jangan unless pakai courier lah. Tapi kalau anda gunakan Easy Parcel, kebaikan dia, anda boleh, customer boleh pilih penghantaran mana yang diorang prefer. So that's another option yang kita boleh bagi kepada customer lah. Kalau dia nak hantar lebih laju, maybe guna Dex ke atau guna app whatever JT ke sebagainya, dia sampai yang RM18 tu boleh. Tapi customer kena bayar, that's the thing. Okay, so macam saya gunakan pos laju. So bila hantar tracking number, customer boleh tengok lah, okay, item tu dah sampai ke pos laju hub, item tu dah sampai ke sini, item tu dah sampai sini. So ada few things yang kita boleh tengok dan customer, kita boleh mengautomatikkan proses ni. Okay. So itulah perkongsian daripada saya setakat ini. Apa-apa saya minta maaf lah sebab ada few things saya tak boleh share slide saya. Saya tak tahu apa technical. Mungkin laptop saya agak slow pada pagi ni. Dia terkejut sebab dah lama tak buat live ni. Dan saya sharekan dalam e-book yang mana anda boleh baca, boleh amalkan dan kalau bagi mana yang berminat untuk join kelas nanti, kita ada close session lah sebenarnya dan saya difahamkan kelas bayar. Anda boleh sertai nanti dalam email seterusnya lah. Ya? So bagi saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda dan hopefully kita boleh berjumpa dalam sesi kelas yang akan datang lah. Okay, by the way, kepada siapa yang nak follow saya, sebab saya rajin share juga proses-proses apa yang saya buat dan few tips-tips dan apa benda yang anda boleh belajar juga. Dan saya pun nak berkawan dengan anda online seller sekalian.
anda boleh follow saya kalau di Instagram adalah Engku Helmi. Kalau di Facebook, kalau profil saya Engku Anwar Helmi, ataupun di page pun sama. Di page Engku Helmi. Dan untuk kontak saya akan sharekan di dalam komen sebentar lagi. Okay? Semua detail-detail saya akan sharekan dalam komen ni. So kalau boleh tak tolong komen kan dekat bawah, adakah anda faham dengan saya share ni, just komen kat bawah je. Sebab saya tak dapat respon anda ni. Boleh tolong respon tak anda sebab saya nampak di Facebook memang agak lag lah video. Adakah suara okey? Adakah ada problem lain ke yang boleh saya improvekan untuk sesi akan datang? Okey, terima kasih Hilmi. So rasanya yang ada yang bertanya di Facebook tadi pun Hilmi dah jawab pada soalan-soalan yang ada. So kalau ada apa-apa yang ada yang nak bertanya tu bolehlah komen di Facebook, komen tu atau Messenger. So kita akan bagi sedikit masa lah. Okey, saya bacakan sikit lah. Rasa rindu, faham, very good. Suara tak okey, pilih. Bagi WhatsApp nombor je. Okey, tak apa. Saya akan komen sekejap lagi. Okay. Thank you so much untuk join saya sesi ni. Cik Muhammad Nazrin. Okay, faham. Thanks. Okay, terima kasih banyak kerana bersama di sini. Lagi ada lagi ke? Apa pun saya ucapkan terima kasih kepada pihak iTrain sebab invite saya untuk berkongsi lebih lanjut kepada anda. Ingin saya share sekali lagi, anda boleh join sesi kelas kita selepas ni. So kalau ada apa-apa tu, anda boleh tanya selepas ni lah. Anda boleh tanya pada pihak iTrain lah. Okay? Sebab khusus ni khususnya kita akan buat spesifik di tempat proper sikit lah. Alright. Okay, so apa lagi soalan tak? Okay, saya buka untuk Q&A lah sekarang. Kepada ada sesiapa yang nak tanya ke? Ada siapa ada plan? Kalau sebentar tunggu tu saya nak share satu benda. Apa yang berlaku bila kita sharekan terutamanya produk-produk yang online di Facebook group lah selalunya, ada PL customer yang jenis dia akan bertanya detail. Terutama kalau anda jual makanan ni, dia akan minta lah gambar, dia akan minta video. So dia akan minta macam betul-betul ingat testimoni ke orang beli, boleh tengok gambar parcel, gambar packaging ke, gambar kotak ke, macam-macam. Pelik, memang sangat pelik. So the best part kalau kita guna WhatsApp for Business ni, kita boleh upload di dalam log je sebenarnya. Tapi saya boleh katakan daripada 10 customer, 7 orang tak pernah tengok pun katalog tu. Dia akan tengok yang dekat main gambar tu, kalau sedap dia akan pilih itu. Kalau tak, dia tak suka gambar tu, tak suka. So untuk anda jual terutama di online ni, anda perlukan gambar yang cantik. So kalau anda jual pertama makanan atau pakaian, make sure gambar anda tu menarik perhatian orang untuk membeli. Jangan ambil gambar kotak tu, jangan ambil gambar Tupperware tu, tapi ambil gambar isi apa makanan. Produk presentation tu kena cantik. Memang ada orang akan tengok, kalau nak tengok gambar packaging, je lah gambar packaging kan. Tapi masa first katalog
gambar makanan anda tu, anda kena, obviously anda kena untuk ambil gambar proper lah kalau yang jenis makanan tu. Dan promosi yang sekarang ni saya sangat bersuka gunakan. Why saya gunakan WhatsApp ni? Sebab respon dia saya dapat tinggi berbanding dengan kalau saya share link website. Betul link website tu sebenarnya sebab saya ada website juga. Tapi untuk certain kawasan yang ada problem dengan internet, orang ada rejection sikit untuk menerima untuk beli di dalam website tu. So the only solution yang ada adalah kita share dalam WhatsApp je. Memang sangat efektif sebenarnya, terutama sekali masa musim PKP ni, dan juga tambahan juga dengan musim Ramadan ni. So average apa yang saya dapat tengok sebab kita ada tracking analysis tahu pukul berapa orang hantar barang, orang buat order antara pukul 11 sampai pukul 3. Itu adalah time yang paling tinggi sekali yang tanya. Kita boleh iklan kalau kita nak share di dalam grup ke, ataupun kalau kita nak share dalam grup-grup taman, grup penduduk rumah anda ke, ataupun di dalam Facebook group kawasan area anda pun. Okay, ini adalah teknik yang percuma lah. Tapi sebabkan kita guna yang for business, kita ada option lain. Kita boleh buat iklan di dalam Facebook ads. Tapi yang tu agak technical sikit. Saya akan sharekan di dalam kelas lah sebenarnya. Sebab kalau untuk anda nak tahu macam mana untuk buat iklan tu, dia ada another part. Anda kena ada copywriting, anda kena ada gambar dan juga call to action yang menarik lah, which is saya gunakan WhatsApp for business ni lah. Alright, kita dah ada soalan, saya nak jawab dulu. Okay, kita start dengan Rasrindo. Berapa harga nak guna WhatsApp Store? Okay, basically saya ambil package yang paling rendah lah. Dia charge dalam 2%, tapi dalam RM30 je kot. RM30 per month. Yang tu yang saya kena charge lah. Dia ada package yang mahal-mahal lagi, ada agent dan sebagainya kan. Tapi saya guna yang basic je. So average dalam, tak lari lah dalam RM30 ke atas. Okay. So, tapi dia ada charge per transaction dia. Okay, soalan kedua daripada Muhammad Nazrin. Payment yang mana mudah gunakan? Okay, payment gateway ada banyak option. Yang paling best adalah PayPal lah. Tapi charge dia adalah agak tinggi. So, apa yang saya sendiri gunakan, saya gunakan Bplace. Cuma setup dia sekarang agak leceh sikit lah. Dan kenapa Bplace? Bplace, the best part kalau option untuk kita offer untuk pembayaran guna online banking, FPX. Sebab dari segi charge, dia still reasonable lagi lah harga dia. Sebab saya punya margin tinggi, so dia absorb lagi dia punya charge tu. Tapi kalau anda nak dengan function, dengan credit card atau debit card, ada juga option tu, cuma anda kena link dengan PayPal. Ataupun service provider lain yang saya boleh cadangkan adalah SenamPay. Okay. Sebab SenamPay ni dia cuma nak set up fee agak tinggi sikit lah berbanding dengan Bplace. Bplace boleh katakan RM50 dah boleh start guna dah. Tapi kalau untuk SenamPay mungkin dalam 300 ke atas juga lah untuk set up. Jadi it's the same thing, cuma perbezaan ni kalau SenamPay memang dah ada automatic untuk anda bayar guna online banking, credit card dan juga debit card lah. Okay. Ada option lain juga anda boleh gunakan. Cuma dah sistem ni yang reasonable, saya boleh gunakan dua tu je lah untuk setakat ni. Macam ToyPay dan sebagainya. Ada juga yang lain. Okay, terima kasih. Hopefully saya jawab soalan. Chan Kuai Ping. Okay, hopefully saya pronounce nama tu betul. Macam mana boleh sambung deliver service secara automatik? Okay, basically di dalam sistem tu memang kita boleh integratekan dengan delivery provider. So untuk saya sendiri, saya gunakan Easy Pass. Anda boleh register. Nanti saya akan sharekan link tu di dalam komen saya nanti. Actually dalam kelas tu saya share lah step by step macam mana nak set up account. Dia ada option yang kita kena share API dia. So, bila ada order yang berlaku, bila customer masukkan address, kita hanya perlu klik shipping delivery.
So bila kita klik shipping delivery tu, dia akan automatic hantarkan order kepada akaun Easy Parcel kita. Ni saya gunakan Easy Parcel lah untuk option post laju dan courier lain. So kalau anda buat servis jual same day delivery, contoh anda gunakan yang sekarang ni yang available Zepto dengan Lalamove lah. Mana produk tu kena hantar hari yang sama juga. Okay? Kalau yang macam Easy Parcel, dia lebih kepada item yang kena postage parcel. Maybe berapa untuk beberapa kira 3 hari ke seminggu punya item nak hantar lah kan. Tapi untuk same day delivery, saya akan gunakan Zepto ataupun Lalamove lah sebenarnya. Dan charges tu memang dia akan nampak masa dia masukkan address tu, selepas pembayaran tu, dia akan keluar, okey, berapa harga, contoh customer duduk di Wan Semaju, customer tu duduk di let's say Damansara. Dia akan keluar, charges adalah RM15 dan memang customer akan customer bayar sekali lah untuk dengan item tu. Jadi bergantung kepada business model anda lah. Kalau anda boleh model itu, macam mana 1-2 atas, boleh buat option untuk free delivery ke macam mana lah. Tapi kita boleh buat sistem, di dalam sistem ni memang kita boleh tick secara automatik. Cuma anda perlu subscribe kepada service provider tu dulu. Contoh macam kalau anda guna Easy Parcel, anda kena buka Easy Parcel, which is saya akan ajar dalam kelas nanti. Kalau anda buka servis di Zepto ataupun di Lalamove, anda kena buka account di Lalamove, anda kena buka akaun di Zepto, anda kena buka akaun di Bungkus, anda kena buka akaun dekat Madispen dan sebagainya. So ada banyak option untuk service provider same delivery ni. Same day delivery, sorry. So yang mana terbaik, setakat ni saya guna yang saya sebutkan tu lah. Okay. Saya akan sharekan link tu sebentar lagi. Alright, so kita hopefully saya boleh jawab soalan tu. Saya menjawab soalan tu lah. Cik Chan Kuang Pei. Right, next, Ras Rindu lagi. Okay. Toyib Pay ada tak? Option Toyib Pay, kalau memang saya digunakan, tapi dia dalam website lah setakat ni. Tapi kalau ada sistem ni, dia belum integrate API lagi, tapi anda boleh gunakan untuk option pembayaran. Sebab Toyib Pay, cuma ada problem sikit hari tu. Masa 4 hari bulan ke 5 hari bulan tu ada problem sikit. So, saya move kepada BPS balik. So far boleh guna, tak ada masalah. Cuma dengan sistem tu dia belum integrate API lagi. So kita kena buat manual lagi lah. Right? So kalau anda nak buat automatic untuk sekarang, best option adalah pakai BPS ataupun IP88 dan sebagainya lah, which is agak costly lah yang lain. Okay? Tapi boleh bagi option sebenarnya. Kalau customer nak bayar dalam internet banking, diorang personally, tapi diorang kena hantar tu payment slip lah, which is agak leceh kerana kena verify payment tu. Kita boleh buat option tu juga sebenarnya. Kita letakkan nombor account, okay, so diorang boleh bayar guna nombor account kita. Kita akan verify payment di situ lah. Cuma agak leceh sikit lah. Alang-alang dari e-commerce, why not kita automatic kan? Okay, so harap menjawab soalan Cik Rindu. Okay, Cik Chan Kuang Ping again. Okay. Ada servis yang boleh hantar makanan? Yes, ada. Sebab saya sendiri saya buat servis makanan. Saya jual makanan. Saya gunakan WhatsApp juga. So, option macam saya cakap tadi, saya gunakan same day delivery. Saya gunakan sama ada Lalamove ataupun Zepto lah setakat ni. Kita boleh offer servis tu. The best part, masa customer isi alamat tu, kita boleh setkan, kita akan preset awal lah. Kalau servis anda adalah servis hantar makanan, option untuk delivery adalah option ataupun Lalamove saja. So tak payah nak pilih untuk Easy Parcel. Tak payah subscribe Easy Parcel pun tak apa. Okay? Tapi anda kena subscribe account, download apps itu dulu. Kena ada account sama ada Easy Parcel, sama ada Lalamove ataupun sama ada account Zepto dulu. Okay? Dan baru boleh integrate API tu. So secara teorinya memang kita boleh buat servis order dan hantar makan terus
Okay? Sebab kos hantar makanan tu akan diletakkan sekali di dalam delivery fees. So contoh, saya jual daging dendeng dengan nasi impit yang boleh hantar daily, tapi saya akan close order lah setengah hari je. So untuk order sehingga pukul 12 tengah hari saja, selepas pukul 12 hari bila kita akan hantar. Dan penghantaran saya akan mention terus lah, sebab kita boleh mention term and condition dia. Penghantaran bermula pukul 2 petang sehingga 6 petang. So kita boleh terus integrate dengan Zepto ataupun Lambok ni untuk setkan, okay, pukul berapa nak start hantar. Okay, apa yang akan berlaku? Rider tu akan datang ke rumah saya, dia akan pick up item dan terus hantar kepada customer. Kalau customer anda di Batu Cave, dia akan hantar ke Batu Cave lah. Dan kita dah charge, customer dah bayar dengan delivery service tu. Alright? Setakat ni paling jauh pernah saya hantar sampai ke Sungai Besi, ke Serdang pun ada jugalah. Dia bergantung pada kawasan anda juga lah. Sebab kalau macam area Penang ke area lain, saya tak pasti macam mana. The only option, sebab tu certain food vendors hanya fokus pada Klang Valley area saja. Kalau di luar, macam yang dengan packaging macam kurma ni, saya boleh still hantar lagi. Sebab, tapi kita bungkus dalam bentuk parcel lah, bukannya yang Tupperware makanan tu. Okay? Sebab agak mustahil lah nak hantar sampai ke Penang kan. Tapi kalau macam anda jual kuih tu, still boleh lagi lah. Kuih-kuih raya ke, ataupun makanan yang tahan 2-3 hari tu, still boleh. Still boleh consider lagi. Cuma saya tak galakkan sebab takkan nak hantar Grab tu sampai ke JB kan. So agak mustahil lah. Right. Next, Ras Rindu. Macam mana untuk penjualan cross border? Jadi tak ada masalah pun. Cuma isu dia kalau anda gunakan sebab kita boleh integrate dengan sama ada PayPal ataupun IPD8 pun, IPD8 boleh convert currency. So dari segi payment tak ada isu. Isunya adalah segi delivery. Tapi kalau anda gunakan item tu macam courier service, setakat ni daripada Pos Laju sampai LLM memang ada services yang cross border. Cuma untuk piece tak mungkin agak pending ke macam mana. Tapi boleh buat, tapi sebenarnya tak ada isu itu. Pos Laju boleh hantar overseas. Ada option DHL, ada option nationwide, ada option banyak lagi service pay provider yang ada. So should be no issue on cross border lah, and make sure your item is packaging well lah, parcel kan. Dan kalau gunakan easy parcel ni memang kita boleh item tu diambil dari rumah ataupun daripada office anda. That's the best part lah, kita boleh dapat benefit dia. Okay, so tak payah nak pergi Pos Laju, nak beratur ramai-ramai, pagi usung troli, parcel apa semua kan. Diorang datang, diorang scan dan immediately diorang hantar. Cuma tempoh masa dia agak lama lah untuk sekarang ni. Tapi saya nampak improve jugalah, bergantung pada kawasan. Alright? Wih, hang terus lah sambil laptop. It's still loading. Okey, so di minit lagi saya serahkan balik kepada pihak e-train lah untuk explain mengenai next kelas ke ataupun next session macam mana. Apapun daripada saya, atas isu teknik ni, next class mungkin saya akan nak buat di office iTrain sendiri lah. Sebab internet kat office dia orang laju. So hopefully tak ada isu lagging ni lagi lah. Saya akan gunakan PC dia orang semua sekali. Okay, so untuk tu saja sesi hari ni. Kalau anda lihat sesi live ni selepas ini, anda boleh bersoalan dan saya akan jawab dari dalam komen nanti. Okay, so untuk detail link apa semua tu saya akan reply dalam komen. Alright. So saya serahkan balik kepada Elizabeth untuk penerangan pasal kelas seterusnya lah. Okay, I try. Okay,
terima kasih Elmi. Terima kasih dah jawab pada soalan yang diajukan dalam Facebook tadi. Elizabeth? Okay, pada semua. Yang dah Then I think I finished the session already. terima kasih Elmi. Okay, so iTrend akan explain lebih detail lah. Dan saya percaya dia akan blast email sebenarnya untuk yang berminat dengan untuk sesi kelas yang akan datang. Okay, terima kasih Elmi. Dan saya akan tanya pihak iTrend untuk macam mana saya nak distributekan konten-konten macam saya punya slide dan juga saya punya e-book yang saya akan sharekan. Ya, saya nak sharekan. Okay? Untuk anda bertanya iTrend, the best option maybe kita akan blast by email lah. Yeah? Terima kasih Elmi. Hello. Okay, anytime Elizabeth, you can take this. I pass to you. Terima kasih Elmi. So, terima kasih pada semua yang dah menghadiri webinar ni. Kami minta maaf lagi sekali di atas kelewatan atau lagging yang semua alami tadi di Facebook. Dan saya berharap semua dapat memberikan maklum balas tentang sesi webinar ni. Agar kami dapat menambah baiklah webinar pada masa akan datang. So, saya akan sharekan Okay, di sini rasanya hopefully semua dapat melihat skrin untuk isi maklum balas lah kepada kami. Dan kalau ada apa-apa kami akan Alright, so anda jemput like lah untuk cari saya di Facebook Engku Helmi dan juga Instagram. So dari situ saya akan sharekan banyak info pasal bisnes saya lah. Alright, thank you iTrend, thank you Eric, thank you Elizabeth for inviting me for today. I'm so sorry about the connection. We try our best. Maybe I will come to your office for the session. Okay. So all the detail apa semua anda boleh refer kepada pihak iTrend Asia. Okay. Itu saja. Saya cakap Assalamualaikum dan selamat berpuasa bagi yang berpuasa, dan bagi yang bekerja selamat bekerja, bagi yang masih lagi bercuti selamat bercuti. Alright. Stay safe and pakailah mask. Alright, bye. Okay, Elizabeth, I think I go out now. So anything just WhatsApp to me. Alright.